alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-15, Abwabul Fitan. Kita masuk pada muka surat yang ke-12, masalah yang ke-16, masalah yang ke-15. Kehormatan saudaramu, apakah dia yang diharamkan itu? Baik, kita telah membaca hadis Nabi ketika Nabi berada di haji perpisahan, Hajjatul Wada'. Nabi pesan kepada kita beberapa perkara yang diharamkan sesama kita. Yang pertama ialah darah kita. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dipukul manusia tanpa sebab yang telah kita belajar. Yang kedua, harta tidak boleh dimakan, diambil, dicuri, dirompak harta orang. Dan yang ketiga, pagi ini kita baca, iaitu kehormatan orang. Baik, sebenarnya pada sepotong hadis dalam masalah 12 menunjukkan haram melanggar hukum ke atas kehormatan saudaramu yang sama-sama Islam. Dengan duk bagi jatuh dia, air muka dia, maruah dia, buat cerita yang tak betul tentang dia, keluarga dia. Dia ada aib dia, penghormatan untuk dia. Bukankah ada bagi saudaramu sama-sama Islam itu beberapa perkara yang malu, beberapa perkara yang aib padanya, kalau dicanang atau dikeluarkan, dizahirkan pada orang lain, maka itu adalah setengah daripada kehormatannya. Yang hari ni orang suka langgar, tambah ada media dekat tangan pula. Ada Facebook, dia guna Facebook. Ada TikTok, dia guna TikTok. Dia buka aib orang, buka cerita yang memalukan tentang orang lain. Malulah hamba Allah tu. Dan ramai pula yang komen pula, yang tak tahu hujung pangkal. Dia pula yang sibuk ngomen. Tambah apa? Tambah persebut perasa, tambah garam secukup rasa, nak bagi seronok orang. Maka tidaklah harus kamu siarkan, dan tidaklah boleh kamu canangkan kata seseorang yang sama-sama Islam tu jahat. Tak boleh. Ataupun dikatanya kuat berbuat maksiat, dikatanya dia tu tai arak, atau kuat main perempuan dan sebagainya. Padahalnya makruf pada orang yang dia itu adalah baik dan bagus. Tak boleh. Sekarang ada pula orang yang buat macam itu, gunakan platform media sosial untuk membuka, menjatuh, mengaibkan. Kalau betul ada aib, pergi jumpa dia, nasihat dia, jangan buat benda ni, tak elok. Kalau betul, bukan pergi canang. Akhirnya kesan dia akan menjatuhkan kepada
Semua orang lain yang buat, yang terlibat. Yang tak terlibat pun kena sekali. Baik. Atau dicanangkan bininya jahat, dikatanya bininya jahat, atau saudaranya jahat, atau mak dia jahat, mak menakan dia jahat, pak menakan dia jahat, atau diwar-warkan dia, anak tak nikah, bapa tak nikah, atau isterinya anak tak nikah, atau kaum kerabatnya orang-orang tak nikah. Maka caci dan aib dengan apa-apa cacian dan keaiban, maka semuanya itu adalah haram. Tak boleh kita menjatuhkan maru'ah sama-sama kita orang-orang Islam. Saya dah kata dah tadi, kalau ada aib, jumpa elok-elok, bukan diwawarkan, dipaparkan. Tambah kalau kita jumpa video ke gambar ke, hari ni orang mati pun boleh bercakap, video dia boleh menyanyi pula, goyang pala, gambar opah kita mati. Gambar tu gambar keras, tapi mereka boleh ubah, boleh gambar tadi berlakon, boleh bercakap. Dia boleh ubah gambar pengantin, tudung pengantin semua, tapi muka-muka kita si ada misai. Kita kata bila masa pula aku pakai gaun, rupanya gambar orang lain dia buat. Jadi Islam ni dia tahulah, Allah tahu dah benda ni. Sebab Al-Quran sebut kepada kita, bila ada orang fasik bawa berita siasat, Allah tahu dah benda ni akan berlaku. Maka Al-Quran awal-awal dah bagi warning. Yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu tengok, yang kamu lihat, yang sampai pada kamu, siasat dulu. Siasat terlebih dahulu. Jangan terus percaya, jangan terus sebar, jangan terus kita kata tu dia ada video panjang pula. Oh, orang Melayu kita kalau benda tu besar, kalau benda tu kira berhebat, oh ada video, nampak? Dia ada O di belakang. Macam dulu ada filem nama dia Rock O. Cara sebutan dia Rock O. Tapi orang lah tak reti nak sebut Rock O, kata dia. Bukan Rock O, sebutan dia Rock O. Makna kira hebat lah. Oh, dia terror O. Nampak? Orang kita kalau hebat O. Setengah orang kalau dia tak ada apa O, kopi O. Dia bukan O, dia O. Kopi O satu. Kita tak sebut kopi O, tak sebut macam tu. Jadi perkataan O dengan O tu pun beza. T-O kita tak sebut T-O. Ni bahasa orang kita ni. Baru nak siap tadi, tak nak siap awal-awal. Baik. Jadi kita tengok cara sebutan itu menjadikan kita ni nak tunjuk hebat tak pada situ. Maka Nabi dah pesan pada kita, jangan buat sesuatu yang menjatuhkan, menyebarkan, membuka aib orang lain. Baik, 3 perkara ini. Pertama, darah jangan ditumpah, dipukul orang, belasah, disepak terajang. 2, harta jangan diambil, jangan dicuri, dirompak. Saya dah kata dah semalam, pakai tanpa izin, guna tanpa izin, walaupun nampak simple. Pinjam kasut, guna kasut orang masuk tandas, kasut dia basah. Hamba Allah tu tak suka selipar dia basah. Kita dah pakai masuk tandas, selipar dia basah, marahlah dia. Walaupun nampak simple benda tu, tapi dia ada hukum dalam agama kita. Dan yang ketiganya ialah kehormatan orang. Jangan duk selak kain dia. Ada jemaah surau berhenti datang surau sebab jemaah surau selak kain dia depan orang ramai. Dia pula dia tak pakai sependa, selak pula depan anak dia. Malulah dia.
tak datang surau dah, walaupun rumah sebelah surau. Dia nak melawak tak tempat. Okey, kita ni kadang-kadang niat bergurau, tapi setengah kita bergurau dengan orang boleh, tapi orang bergurau dengan kita pula, kita marah pula. Jadi kalau kita ni jenis tak boleh gurau, maka tolong jangan bergurau dengan orang lain. Jangan bergurau kasar-kasar dengan orang lain. Hormat orang lain. Baik. Nabi memisalkan haram darah, harta dan kehormatan saudaranya, sama-sama Islam itu, dengan haram berbunuh-bunuhan, haram berperang dalam negeri Mekah ketika dalam musim haji. Nabi membuat permisalan, contoh macam itu. Demikianlah dia membesarkan haram segala perkara itu. Manakala telah diketahui yang demikian, hendaklah berjaga-jaga daripada mengerjakan yang ditegah oleh syarak. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la yajni janin illa ala nafsih. Jaga-jaga, tidaklah berbuat jenayah oleh orang yang berbuat jenayah itu, melainkan kembali ia atas dirinya, dibunuh pula. Ni nama dia qisas. Siapa yang bunuh orang, maka dia dihukum bunuh balik, baru boleh settle masalah. Kalau tidak, penjara duk penuh macam tu, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, masuk pula sekali masuk berpuluh tahun. Nak kena makan, sakit kena ubat, nak kena bagi baju, kena bayar gaji, bayar elektrik, makan minum. Oi, banyak. Bunuh sekali, dia hukum qisas, bunuh dia balik. Lama-lama orang tak berani bunuh orang, akhirnya penjara tak ada. Kalau ada pun jimat belanja. Sekarang ni belanja untuk penjara saja beratus juta setahun. Yang nak bagi budak tahfiz baik, nak dapat 1 juta pun susah. Jadi tahfiz kalau nak dapat peruntukan banyak, nak faham, tak faham sudah. Beratus juta nak belanja, nak jaga orang jahat. Hak jaga budak baik ni, ustaz tu jenuh minta derma. Ada pula orang tak ada duit yang pergi buat sekolah, pasal apa? Nak tunggu ada duit baru buat sekolah, mampu. Jenuh. Jahat semua manusia. Itulah nama jihad, terpaksa bersusah payah. Kalau tak ada, siapa nak buat? Nak tunggu ada duit baru nak buat sekolah. Berapa ramai ada duit tak buat sekolah? Duk pijak duit je. Sibuk beli beg tangan, beli jam, beli kereta, buat rumah. Dia bukan buat tahfiz. Jadi ini kena ingat tuan-tuan, terpaksa kita buat untuk selamatkan agama, selamatkan untuk masa depan generasi kita. Sebab orang dah terspesong. Yang Nabi kata, orang bunuh dihukum bunuh, supaya pembunuhan tak berlaku. Sekali buat secara langsung, pancung, orang dah semua dah kecut, semua takut. Bayangkan sekarang, orang pun takut nak pakaikan siakap. Pasal sekali cerita ya, tak pi dah, tobatlah merajuk siakap. Pasal apa? Pasal viral, orang takut, tak pi dah. Jenuh pula tokek-tokekkan siakap, buat kempen sekarang. Kami punya RM8 sekilo, kami punya RM15 sekilo. Terpaksa buat sebab orang takut nak makan. Lagi cah pula je mampu pula kata, habis sebulan gaji aku. Bayangkan kalau hak siakap tu pun orang takut nak makan, sampai kena buat tokek. Sampai tokek Maidin membuat, mailah ke Maidin beli siakap kami punya murah, kata dia. Pasal orang tak mau makan. Bayangkan kalau pancung kepala, siapa bunuh orang hukum pancung. Tak ada siapa nak bawa kereta langgar orang. Ini bawa kereta langgar budak basikal, mati berselerak budak-budak tu. Lepas ada yang bawa kereta menongkah arus, langgar orang,
cacat. Oh, dia ni OKU. Kalau OKU macam mana dapat lesen? Kalau dia ni sawan, pasal apa bagi lesen kat dia? Ini yang Islam jaga ni, nak selamatkan nyawa. Baru betul. Ini mati balik sembahyang, pelanggar, yang melanggar dia orang mabuk. Arak tak diharamkan, langgar orang balik sembahyang, mabuk langgar orang habis. Jadi ini, bila kita tak ikut yang dibawa oleh agama kita, maka takkan selesai masalah yang berlaku. Macam sekarang, takkan selesai satu. Baik, bunuh balas bunuh, luka balas luka. Sebenarnya dengan sepotong hadis dalam masalah 16 menunjukkan apabila seseorang itu membunuhnya saudara sama-sama Islam, nescaya dibalas bunuh pula akan dia. Dan jikalau seseorang itu mengambil hartanya, disimpan dengan nama dicuri, nescaya dipotong tangannya. Demikianlah hukum yang dilakukan ke atas seseorang yang berbuat jenayah ke atas saudaranya yang lain. Orang tak berani dah ambil rasuah, potong tangan orang yang makan rasuah. Elok potong tangan perompak. Ni dah lah kerja pasar raya 24 jam punya kedai, berapa sen gaji dia. Duduklah habis cuti sekolah, kerja cashier, main perompak tetak kepala dah, melekat di parang di kepala. Nak dapat sejam RM1.5, sejam RM2.5. Tapi kepala berlubang nak buat apa? Main naik helmet 2 orang, helmet pula penuh muka, CCTV pun tak cam, bebas. Ya hamba Allah terbelah kepala ni, semua hidup menderita. Dapat dia takik balik kepala dia, tak berani dia. Ini kita masukkan dia dalam pusat, bagi makan dia pula senang. Kita ni orang baik-baik, sarapan pagi besok pun tak tahu lagi nak makan apa. Apa cik tahu pagi esok nak makan apa? Tak tahu. Tengah hari ni nak makan apa pun tak tahu. Tapi mereka dalam ni dah ada dah menu. Tengah hari makan apa, petang sekali lagi makan apa, malam sekali lagi. Mereka ada lah tukang masak. Kita baik ni kena masak sendiri. Malas makcik masak atau buat apa? Puasa. Ada orang puasa sebab malas masak, bukan nak cari sunat, malas masak. Jadi tuan-tuan, kalau malas masak, ada satu cara senang. Pakcik malas masak, pergi buat benda tu. Adalah tukang masak. Baik. Kemudian, ala la yajni janin ala waladihi, demi wala mauludun ala walidihi. Jaga-jaga jangan berbuat jenayah oleh orang-orang yang berbuat jenayah itu ke atas anaknya. Juga jangan berbuat jenayah seseorang yang menjadi anak itu ke atas bapa dia. Ni jenayah anak beranak. Bunuh pak, bunuh anak, anak bunuh pak, pak bunuh anak. Ni jenayah atas jenayah. Bapa membunuh anak dan anak membunuh bapa, apa hukum? Baik. Sesungguhnya dengan sepotong hadis ini menunjukkan tegah atas membunuh bapa kepada anaknya. Begitu juga ditegah anak membunuh bapa dia. Mari dadah dia tak peduli, pak dia pun dia sembelih. Okey. Mari dadah ni bapa ni hentak kepala anak kat dinding, mati budak tu. Dia nak bagi rosak keluarga, bagi rosak masyarakat, dia hantar dadah, hantar pil khayal. Bila pil khayal dia makan, ada benda duk bisik kat telinga. Bunuh bapa, bapa hang Yahudi. Bunuh bapa, bapa hang setan. Pak tengah sembahyang, sembelihnya bapa dia. Dia nampak pak tu macam kerbau. Ni faktor dadah. Pil khayal ni dia bagi jadi nampak macam-macam. Khayal ni bukannya
Tak sedar. Maksud saya tak sedar tu bukannya dia tidur, bukan, dia khayal tu dia nampak bulan bintang. Nampak bintang, tu nama dia khayal. Dia seronok duk alam fantasi. Tak apa benda yang dia nampak, dia saja faham. Konon-konon nak lupakan masalah, padahal bertambah-tambah lagi masalah. Ada bapa yang marah pada anak dia sebab kuat menangis, suruh tukar nama Ahmad Albat, tak mau. Balik kerja menangis, nak tidur menangis. Budak ni pasal apa? Lah dia pijak budak tu, lambung daripada apartmen jatuh di bawah. Itu belum masuk lagi pak tiri dera anak tiri yang kita duk baca tu. Mak tiri dera anak tiri dia menikah dengan duda. Mak tu pula jenis nomadiah ke apa, jahat ni. Ada pula mak tak menikah dengan jantan, buat balik jantan ke rumah, teman lelaki, barah pada anak dia, dibunuh. Mak pula sorok dengan lelaki, teman lelaki dia, simen budak tu, tanam belakang rumah. Sayang ke Pak Wu lebih pada anak. Ni hak kita duk baca. Saya ada pula puak-puak mangkuk ni main tulis pula, hak ustaz cerita ni betul ke? Ni jenis malas baca. Dia duk baca kisah politik je. Rupanya orang komen semalam tu orang politik. Ada masa pula dia main politik. Mengaji tak ada masa. Hak kita cerita ni benda hak berlaku. Pakat Pak Wu dengan Mak Wu dera anak kandung sampai mati. Nabi cerita lama dah benda ni. Kita dulu kata takkan mak bunuh anak, takkan pak bunuh anak, takkan anak bunuh pak, anak bunuh mak. Sekarang biasa, anak bunuh mak biasa, dicangkuinya kepala pak dia. Ada dulu kes yang potong kepala bapak dia, dia masukkan kepala ayah dia dalam beg sandang, naik bas pergi KL. Orang cari kepala ayah dia tak ada. Rupa dia buat lari, tak apa dia puja ke, dia nampak apa kepala ayah dia, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan tengok, yang Nabi cakap 1400 tahun dulu, hari ni apa yang Nabi bagi warning dah berlaku pada kita. Anak kita adalah fitnah pada kita, musuh kita. Anak jadi musuh mak, tak ada sayang lagi dah. Kata ulama, sekiranya marah bapa kepada anaknya lalu dibunuhnya sampai mati, tidaklah syarak kita menghukumkan bunuh bapaknya dengan sebab membunuh anaknya itu. Tetapi jikalau sekiranya anaknya marahkan bapaknya lalu dibunuhnya sampai mati, niscaya dihukumkan bunuh pula anak itu. Ini hukum dia. Okey, kalau bapak tu bunuh anak dia, maka dia kena dera, tapi taklah sampai jatuh hukum bunuh. Saya dia bunuh anak dia pula, dia masih ada anak-anak yang lain, dia kena tanggung lagi. Tapi kalau anak ni bunuh bapak, hukum dia bunuh balik. Itu keadaan dia. Baik, tapi bukan bapak tu yang bunuh anak tu bebas pula, adalah dera dia, jatuh kepada pihak pemerintah. Ala wa inna syaitan qad aysa min an yu'bada fi baladikum hadhihi habada. Jaga-jaga, bahawasanya syaitan itu sesungguhnya putus harap ia daripada boleh menjadikan orang menyembahnya, yakni menurut kehendaknya supaya menjadi kafir orang-orang isi dalam negeri sekalian kamu Makkah ini selama-lamanya. Baik, Nabi kata syaitan ni dah putih asa dah, nak bagi orang Islam ni jadi kafir semuanya. Dia pedak dah, boring dah, retire dah, surrender dah. Surrender daripada apa? Nak ajak kita ni keluar daripada Islam. Dia kata tak boleh, nak ajak semua dah. Kalau seorang dua tu ada hak Islam, kemudian murtad, boleh buat secara langsung lagi murtad. Pelik tuan-tuan. Kita ni secara langsung musabaqah, secara langsung main bola, secara langsung lah.
Depa pula secara langsung murtad. Apa ni? Tapi nak kata apa? Agama mereka, negara mereka tak menetapkan orang Melayu sebagai orang Islam. Macam kita di Malaysia dia tetap Melayu mesti Islam, tak boleh murtad. Alhamdulillah lah, terpelihara. Kalau dia nak murtad juga, dia lari luar negeri. Ni kita bersyukur ni duduk Malaysia ni, orang Melayu tak boleh murtad, kena Islam. Ada orang Melayu murtad? Ada. Tapi dia buat senyap-senyap. Lepas orang tahu, dia lari Australia. Bila orang nak tangkap dia, dia lari pergi ke Amerika. Ada. Bukan tak ada, ada. Tapi yang penting, undang-undang kita tak bagi. Peraturan. Bagi negara-negara lain, bukan kata boleh murtad. Menikah dengan orang yang berbeza agama pun boleh. Tengok cerita-cerita Hindustan. Hero Islam, isteri di rumah dia betul-betul punya isteri, kafir. Boleh pula hidup macam tu. Dalam satu rumah macam-macam agama ada. Anak agama lain, pak agama lain, mak agama lain. Baik. Tetapi nak sesatkan orang Islam menjadi kafir keseluruhannya, kata Nabi, wa inna syaitana qad ayyisa. Dia gagal. Syaitan tak boleh lah. Tetapi apa yang syaitan boleh buat? Yang syaitan boleh buat ialah nampak tu. Dia kata apa? Walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtaqirun min a'malikum fasayarda bihi. Yang tu syaitan buat. Apa dia buat? Dan tetapi lagi ada baginya satu turutan atau satu ikutan kehendaknya pada sekalian barang yang sekalian kamu pandang hina daripada amal kamu, maka jadi suka dan redha ia dengan dia. Yang dia boleh ubah kita bentuk amalan kita. Dia boleh halang tak kita nak sembahyang? Boleh tak syaitan halang kita jangan main sembahyang? Kita nak sembahyang dia halang, boleh tak? Tak boleh. Tapi dia boleh jadi kita apa? Sembahyang tapi bukan ikut cara hak Nabi buat. Boleh faham? Sembahyang tapi ni sembahyang style apa pula? Siapa joh-joh siapa ni? Jadi macam tu. Ni yang Nabi sebutlah hadis ni. Kita punya meluap-luap nak sembahyang. Susah hatilah masjid tu katuk. Bila boleh sembahyang, lain pula cara ni. Yang tu yang syaitan nak. Tapi kalau kita cakap macam ni, orang marah kita. Yang kita baca ni hadis Nabi. Dah syaitan, Nabi cerita kepada kita bagaimana syaitan ni dia tak boleh nak kafirkan kita keseluruhan dia. Satu negeri kafir tak boleh lah. Tapi dia boleh jadikan amalan-amalan buruk menjadi baik di mata manusia. Jadi tak syaitan buat hari ni? Mendedahkan aurat tu buruk. Pakai gaun je. Dah lah pakai kat dada, paha pula gaun. Syaitan hiaskan bagi nampak cantik. Bila kita kata dekat dia, kak tak boleh pakai macam ni kak, I pun tahulah hukum, I pun orang Islam tahu. Nampak? Syaitan tak boleh ubah dia jadi kafir. Tapi syaitan menjadikan dia memandang baik apa yang dia. Saya tak kacau orang. Saya nak pakai, ini adalah pakaian saya. I am not hypocrite. One boy. Buat apa saya bertudung tapi hati saya jahat? Saya penting hati saya baik. Okey, pakaian saya macam ni, you so. Dah so pula. Dia jadi baik benda tu. Saya tak sembahyang, dia kata. Tapi saya Islam. Walaupun saya tak sembahyang, tapi saya rajin sedekah. Jadi Allah tengoklah sedekah saya walaupun saya tak sembahyang. Dia kata macam tu pula. Padahal sembahyang tu tiang agama. Ini bahasa-bahasa manusia di akhir zaman.
Dia masih mengaku dia Islam, tapi cara hidup dia tak tahu. Dan dia pandang baik perbuatan buruk dia. Syaitan menghiasi jadi baik. Baik. Sesungguhnya dengan sepotong hadis ini dapat menunjukkan orang-orang Mekah, tiadalah orang-orang Mekah kembali jadi kafir selama-lamanya. Dengan kerana itu dikhabarkan oleh Nabi bahawasanya syaitan itu sudah putus asa daripada memimpin orang di Mekah kepada menyembah berhala buat selama-lamanya. Tetapi akan datang lagi seturutan dan ikutan kehendaknya pada barang yang sekalian kamu pandang hina pada amal kamu, maka menjadi redha dan sukalah dengan dia. Bermula ini hadis disebutkan dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam bab Al-Ilm, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab Al-Hajj. Baik orang yang menurut kehendak syaitan dengan sedikit perkara yang dipandang hina. Sesungguhnya dalam sepotong hadis menunjukkan manusia ini mahu menyukakan syaitan dengan sebab menurut kehendaknya pada menyempurnakan perkara yang kepalang. Syaitan tak akan ubah kita dah jadi penyembah berhala, tapi kita menyukakan syaitan dengan melakukan benda-benda yang tak tahu syaitan suka apa. Syaitan suka kita membazir, maka membazirlah kita. Syaitan suka kita sombong, maka belagaklah kita. Syaitan ni suka kita ni putus silaturahim, dah berapa tahun dah tak bercakap dengan abang. Syaitan memanglah dia gagal nak bawa kita berhala masuk dalam rumah. Kita ni jangan kata berhala, patung gapil pun takut. Duk tanya Ustaz Merata ni, patung gapil ni buat macam mana Ustaz? Makcik main ke gapil tu? Dah ni cucunya. Cucu sekarang duk di mana? Duk di London University. Dah besar dia, besar gajah dah. Tu nak tanya, tu nak buang sayang. Tak buang pula. Patung ni duk tengok makcik. Sudah. Patung tu pun kita susah hati, tambah kalau awak masuk berhala lagi dak. Tetapi syaitan, apa yang kita sukakan dia? Mengumpat, mengata. Yang ni yang kita gagal ni. Maka manakala syaitan telah putus harap menggembalikan orang Islam menyembah berhala, maka dia pun merasuk pada segala amalnya yang boleh jadi sedikit sebabnya, dan kepalang jua pada bilangannya sampai boleh jadi bunuhan dengan sebab sedikit. Benda hal kecil je boleh jadi bunuh, perang, bergaduh. Malah boleh bergaduh negara Islam dengan sesama orang Islam. Ni dia. Cuba tengok hari ni orang Islam perang dengan orang Islam. Setan duk hasut, padahal dua-dua sembahyang, dua-dua bang, dua-dua puasa, mai gaduh, lupa dua-dua perang. Dah jadi musuh, padahal dua-dua saudara. Setan tepuk tangan, hang bunuh aku bunuh hang. Gaduh. Lagi membawa kepada fitnah besar dan berperang sama sendiri. Tengok kita ni. Ni tak lama lagi nak perang pula. Perang pilihan raya. Bersorak perempuan, lalah menang orang kafir. Tak belajar pada sejarah kejatuhan negeri mereka. Sama-sama bergaduh, lalah menang dekat Abu Kaki, menang dekat Kuala Lumpur. Ingat datang Melaka, Lopez de Esquerra lah, Alfonso di Abu Kaki lah. Padahal kerajaan Melaka kuat, meriam dia besar, banyak tentera armada dia kuat, tapi tumpas. Pasal apa? Pasal berkecamuknya orang Islam, bergaduh, tak amanah, khianat, dengki mendengki sama-sama mereka. Akhirnya
Alfonso mai datang. Daripada tak ada gereja, ada gereja. Daripada ada masjid, dia rubuh masjid. Beratus tahun dijajah. Belajarlah daripada sejarah. Pakatlah elok sama-sama Islam. Baik Tok Lebay, baik geng songkok hitam. Duk elok tak boleh. Tapi tak mau belajar. Yang jadi mangsa siapa? Duk perjudikan nasib rakyat. Yang majoriti akan jadi minoriti. Macam dulu di negara mana Arab, orang kafir tak ramai, 40%. Orang Islam 60%. Tapi orang Islam berpecah 3. Orang kafir 1. 60 bahagi 3 apa? 20, 20, 20. Orang kafir 1, kekal 40. Bila lawan pilihan raya, menanglah 40. Sebab berlawan dengan yang ni pecah 20, yang ni pecah 20, yang ni pecah 20, menang 40. Nganga semua. Cubalah hak 20 bahagi 3 tadi ni jadi 1, maka jadi 60. Bila-bila pun dia akan menang, sebab 60 pasti mengalahkan 40. Tapi tak, orang kita tak belajar pada sejarah. Setan ambil alih benda tu. Yang tu yang berjaya setan tu. Tiga golongan ni semayang, buka puasa sama 7.5, sama ya pergi haji. Tapi dalam bab yang ni berpecah, akhirnya jadi rugi, jadi binasa. Kemudian seperti seorang yang terkena tipu dalam jual belinya sekeping atau seduit atau sejemput makanan atau setengahnya tahlil timbangan, maka bermati-matilah ia menuntut haknya, dan yang makan haknya itu pun engkar dan mempertahankan dirinya daripada menurut kehendaknya. Maka bergaduhlah, berlawan di antara satu sama lain hanya kerana menuntut makanan saja. Maka jagalah hai sekalian ikhwan, jagalah wahai sekalian saudaraku akan tipu daya syaitan di atas perkara-perkara kamu yang sedikit alang kepalangnya, tetapi akhirnya bergaduh. Maka pengarang kitab berpesan, janganlah berkeras-keras kepala, berlemah lembutlah, supaya tiada menyuka akan kehendak syaitan kepada kita. Baik, itu dia pelajaran hadis yang kedua, fitan ataupun abwabul fitan, tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Bab yang ketiga, bab majaa la yahillu li muslim ay yurawwi'a musliman. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan tiada harus mengugut dan mengusik seseorang yang muslim. Baik, hadis yang ke-30, An Yazid bin As-Sa'ib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jaddan, faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Yazid bin As-Sa'ib katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah mengambil seseorang kamu akan tongkat saudaranya main-main, sungguh-sungguh. Maka siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah dikembalikan kepadanya. Baik, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, hadis ni nak cerita kepada kita tentang melawak, tentang bergurau, tentang mengusik, sama-sama kita mengusik. Okey, bergurau-gurau yang akhirnya bawa kepada perkelahian, pergaduhan,
bermasam muka dan sebagainya. Dan apa yang saya sebut hari ini bukan berlaku di Malaysia, semua berlaku di planet Marikh. Okey, ada orang kata, ustaz nyanyilah sikit, taklah tension sangat dengar ceramah ustaz. Tahu tak apa, semalam bila saya ngajar bagi seronok, ada orang komplain tak ingat mati punya ustaz. Hari ni bila saya ngajar garang pula, ustaz nyanyi sikit bagi hilang rasa tension. Tahu tak apa, nak bagi puas hati semua orang macam mana. Kita mengaji ni nak bagi senang masuk, sebab kita ni senang keluar. Boleh faham? Kita ni jenis senang keluar, masuk keluar sat, tak sempat habis kelas, lupa. Tiba-tiba kita ajar orang bagi stres, lagi tak masuk, ngantuk lah, tak tahu nak apa. Kita ni tak jadi cikgu, kita tak tahu. Dan kita pun tak jadi murid, kita tak tahu. Cuba kita jadi murid, tengah mengaji sakit perut, nak bangun duduk depan sekali, aduh, belum masuk nak terkencing lagi, duk tahan. Bila nak masuk duk tahan. Kadang-kadang kita badan dalam kelas tapi hati kat anak. Anak cucu pula ada masuk hospital demam. Kadang-kadang kita ni hati tak di sini, badan je di sini, hati duk ingat kat lelaki. Orang pergi kelas dia buat apa tu, kita di kelas dia duk tak jumpa janda. Nampak setan tadi kita duk baca tak tadi, setan kerja dia. Bukan senang nak mengaji ni, macam-macam benda. Orang duk mengaji dia duk gagau beg, dak rasa bahawa, rasa takkan tertinggal kot, tadi ada sampai pukul 12 baru jumpa dompet. Sak gagau nak gagau sini. Itu kalau jadi anak murid, yang jadi cikgu lagi benda dia nak bagi faham tu. Kadang-kadang faham dalam bahasa yang tinggi. Lalah dia fikir pula pok-pok ni faham kan. Sat lagi dia bagi bahasa yang rendah. Sat lagi ustaz ni tak ada ilmu pula. Sebab tu kalau kita mengajar orang, cari jalan macam mana nak bagi orang tu senang faham. Yang pentingnya dia faham. Mengaji tinggi pun berbelit-belit, orang tak faham nak buat apa? Faham apa? Faham lah, tak banyak lah. Nak buat apa tak banyak? Mengaji 4 jam, faham 4 minit. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, hendaklah seseorang itu bergaul-gaul dengan saudaranya. Bergaul ni makna bercampur. Jangan tuan-tuan ambil tangan pula. Itulah nama dia belajar. Satu ayat dia terang, satu perkataan dia terang, supaya orang faham. Sebab bukan semua orang faham. Benda bergaul-gaul ni apa? Gaul tepung ke? Setengah orang dia bukan faham. Itu tugas guru tadi ialah memahamkan. Bergaul tu makna mencampur. 2 campur 2 ustaz, dia faham macam tu pula. Bukan 2 campur 2. Maknanya muasyarah, bertaulan, berkawan, berjiran, bermasyarakat. Itu makna bergaul-gaul dengan saudaranya sama-sama Islam dengan kelakuan yang baik. Nak buat rumah janganlah sampai langgar sepadan orang. Ni benda macam ni lah yang kena cerita. Itulah nama dia mengaji. Tidak tak faham. Nak tanam pokok janganlah betul-betul pada sepadan orang. Kita dengan orang sekali pokok kita, daun dia jatuh pada jiran sebelah. Daun jatuh kita biar, buah jatuh kita mengamuk. Tu buah saya, pasal apa ambil buah durian saya?
Oh, daun durian hang jatuh pokok tanah aku, hang tak marah. Aku tiap-tiap hari kena sapu. Bila buah hang jatuh atas tanah aku, hang kutip pula. Apa nak buat ni? Tebam gaduh. Dah tahu dah tanah sepadan, janganlah tanam benda macam itu. Tanamlah pokok lain, nenah ke, durian Belanda ke, banyak lagi yang boleh kita tanam. Ataupun kata dia, sama-sama senang hati, senang lenang, saling memberi hadiah. Kawan ni bagi durian, kawan ni bagi pulut, seronok. Kawan ni panggil kenuri, kawan ni datang makan bawa siang, seronok lah. Tolong perhabis lauk, tidak membazir. Kalau tak ada orang macam tu, buanglah, tong sampah. Kadang-kadang kita marah pada orang yang buat mari siang. Kadang dia tak buat mari siang, dia buat mari plastik. Ada dalam poket dia. Orang tak sempat makan, dia cilok lah. Tak ada orang macam ni pun bahaya juga. Tong sampah makan nanti, biarlah dia ambil. Jadi kalau kita jemput kenuri, bisik kat dia, tak payah ambil akak weh, saya dah bungkus untuk akak. Oh ya ke? Kau cadang tak ambil pun. Kalau kita dah tahu perangai dia macam tu, beli Tupperware siap-siap. Tupperware tak payah mahal. Okey, belilah apa benda wear pun. Dengan Tupperware sudah lah. Buh dekat dia. Buh lah mangkuk ni dia hak kau punya. Tak payah ambil kat orang, kau malu. Orang tengok kau malu. Tak kira orang bisik, mai dah. Okay, jadi kita dah tahu perangai orang, kita layan siap-siap. Sebab tu saya pesan banyak kali pada tuan-tuan, kita pesan, kita layan orang mengikut kepada perangai orang tu. Kita ada jiran 10 orang, sama ke perangai dia? Tak, yang ni perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Maka kalau kita nak bercampur dengan keadaan seronok, maka layanlah orang mengikut perangai dia, IQ dia, tahap pemikiran dia, kebijaksanaan dia. Jadi begitulah cara dia. Kalau kita tahulah dia ni, kalau mari kenuri jenis tapaunya, kita tolong tapau kan. Kalau dia ni pula datang kenuri memang jenis makan banyaknya, kita pun nasi banyak kat dia. Jangan dihalang pula. Tengah duk makan, ada yang tengah dia duk makan, kita bangun, Allahumma salli ala Muhammad. Kawan tengah duk makan, dia kena faham keadaan seseorang tu, berhenti dia. Yang ni saya kenal kat satu tempat. Lepas habis ceramah, dia pun ajak kenuri. Tengah pakcik tu makan, Tok Imam bangun, Allahumma, sudah. Itu tandanya suruh berhenti, belahak hamba Allah tu. Diingat cara-cara. Nak balik saja. Jangan kita dah ajak orang yang tengah duk makan sonok-sonok tu, kita suruh dia stop pula makan. Baik, yang keseterusnya, sama-sama suka, sama-sama lapang, hidup bermasyarakat, sama-sama senang, sama-sama lapang. Kita hari ni bukan kata kongsi udara, longkang pun kongsi. Depan rumah kita tu ada longkang, air kongsi, longkang kongsi. Kalau semua jaga kebersihan, tak ada nyamuk takung, tak ada jadi busuk. Kita bersih longkang rumah kita, rumah dia pula tinggi pula tak bersih, sampah, pasir, airnya takung, denggi semua. Baik, tiada bercari-cari jalan untuk marah dah. Hidup elok-elok, jangan cari jalan nak marah orang. Marah kerja dia. Jangan cari jalan untuk mengusik, mengejut-ngejut dan mengugut saudaranya dengan apa jalan sekalipun. Bisorok kunci motor. Ada setengah orang, dia pergi masjid, dia letak kunci motor dia dekat jenang tingkap. Kita pergi sorok, pukul 9.30 dia cari tak jumpa. Ada yang sorok kasut, pergi lempar atas bumbung surau.
Ada yang pergi sorok motor, kunci ada, motor hilang, pucat lesi hamba Allah tu. Ni Nabi tak bagi ni. Walaupun atas nama ngusik, bergurau, buatnya dia kencing manis, jantung, stroke tu. Setengah kita guna bahasa yang tak seronok orang perempuan dengar. Kita tumpang kereta, nak tumpang sat, leha oi, pinjam laki hang sat. Dia nak suruh pergi hantar hospital, kita pula guna bahasa pinjam laki kamu sat. Tak naik darah tinggi mangah tu, merah mata, tegang kepala dia, pinjam laki aku. Oi, tak masak nasi dah tengah hari tu. Balik tu agak-agak bergaduh. Seronok lah keluar ni, seronok lah duk pinjam laki kita. Pinjam apa, dia tumpang. Dak grab tak ada ke? Yang kata yang abang duk hantar tu, aku hantar dia hospital, dia nak cek darah tinggi. Kebetulan aku pun nak pergi hospital, masalahnya dak lah, tak ada laki orang lain ke? Sampai ke malam tak masak tu. Gitu. Sekali suami kata, dah tu pilih masak, suruhlah dia masak, gatai. Ini dia tuan-tuan, pasal guna bahasa tu tak kena. Bergaduhnya kita ni kadang-kadang pasal bahasa, cara bercakap saja. Kemudian seperti diambilnya wang ketika dia tidur, kemudian disembunyikan. Nama dia prank. Duk prank orang ni, bagi dia marah, bagi dia terkejut. Banyak sekarang ni kita duk tengok dekat laman sosial ni, buat-buat berlakon pakat. Ada kamera sorok sana, kamera sorok sini. Selagi kawan tu marah, kawan tu terkejut, kawan tu sedih, semua pakat keluar tepuk tangan. Kami gurau ya. Jangan buat. Nabi tak bagi buat. Dan susah sekejap hatinya, dan apabila dia tersedar, engkau kembalikan kepadanya barang yang kau sorok. Diperbuat demikian itu kerana bergurau, seperti diambilnya tongkat yang menjadi senjatanya berjalan, menolong dirinya berjalan, disoroknya tongkat. Kita sorok wheelchair kat Som, mana Som, aku cari kerusi aku, kerusi roda aku ni tak siapa pula pinjamnya. Aku nak balik tak boleh, tak ada kerusi roda. Lalah merangkak kat Som balik rumah dah. Walaupun kita niat bergurau, kita dah menyusahkan hati orang. Dan tujuan diperbuat demikian kerana tujuannya bergurau-gurau, atau diambil senapang, disembunyikan supaya bergaduh dan gempar kerana mencari hilang barangnya, kerana mengusik, dan tujuannya hanya berbuat-buat sesuka-suka hati. Jadi saya nasihat pada yang duk buat prank-prank ni, tak payahlah. Kita duk tiru orang kafir buat apa, Nabi dah berkata jangan buat. Kita ikut cakap Nabi. Okey, yang ni yang kena duk ugamawan, ustaz-ustaz kena bangunlah cakap juga. Jangan duk cerita bab tahlil je bid'ah. Jangan duk cerita bab kunut je bid'ah. Yang prank ni haram terus ni apa cerita? Nabi larang buat macam tu. Duk cerita bab bid'ah sampai bila tak selesai. Baik, maka semua perbuatan yang demikian itu haram. Nampak tak? Yang ni yang kena duk main ni. Kadang-kadang kita duk prank dengan pak kita sendiri. Kita duk tengok dalam laman sosial tu, dia perkena bapak dia. Bapak ni lah lurus bendui. Ada yang prankkan orang, dia pakai baju tu, dalam baju tu ada rangka lain. Dia letak pakai baju kot tu atas. Dia berjalan-jalan, dia tundukkan kepala dia, kot tinggal, nampak macam kepala putih.
Nampak macam kepala tak ada. Dia pegang pula kepala tu. Baju kat atas, kepala di bawah. Tak pengsan opah tu. Hantu Jepun, kata dia. Bukan Jepun makcik, tu tipu. Yang ni yang banyak orang buat saja, nak naikkan konten, nak naikkan view, maka orang tua-tua jadi mangsa, pak sendiri jadi mangsa. Maka yang demikian itu haram jikalau dengan main-main gurau senda sekalipun, kerana yang demikian itu menyusahkan hati saudaranya dan mendatangkan marahnya, malah boleh jadi berbantah, dan dengan sebab itu berpukul-pukulan, dengan sebab itu boleh bermaki-makian. Hadisnya begini, an Yazid bin Sa'ib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jaddan, faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Yazid bin Sa'ib radhiyallahu an, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah mengambil seseorang kamu akan tongkat saudaranya yang lain dengan rupa nak bermain-main, bergurau-gurau, dibuatnya bersenda tawa, bukannya mau mengambil bersungguh-sungguh, hanya mengugut dan mengejut-ngejutkan saudaranya supaya saudaranya yang bertongkat tadi rasa takut. Maka barang siapa yang mengambil tongkat dengan alasan mengusik orang, maka hendaklah dikembalikan kepadanya supaya tak dinamakan bergurau dan tidak jadi mengugut orang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Jadi ada 2-3 hadis kita baca pada pagi ini. Ambil manfaat elok-elok, jangan membuat sesuatu perkara yang boleh mendatangkan fitan, mendatangkan fitnah, mendatangkan haram dan sebagainya. Baik, ambil benda-benda ini, hadis Nabi ini sebagai pengajaran kita. InsyaAllah kita akan baca pula Nabi melarang kita menghunuskan, ya, menghunuskan saudaranya dengan sesuatu benda yang tajam, baik pisau, pedang, besi yang tajam, buat melawak. Okey, jangan duk main acah-acah, walaupun berlakon, walaupun bergurau. Sebab banyak dah kes berlaku, yang berlaku di Hollywood. Dia guna pistol berlakon, dia tembak mati kawan tu. Nabi dah sebutlah hadis, nak berlakon pakailah pistol mainan, pistol air pun boleh. Tapi tak nak pakai peluru hidup, peluru betul, lalah mati hamba Allah. Begitu juga kita ni duk berlakon, pegang pisau betul, terluka. Kadang-kadang kita ni duk masak di dapur, telefon tak bawa, duk atas meja depan, cucu duk main tengok TV, handphone bunyi, kita potong bawang, tinggal pisau tu. Tapi tak bawa juga. Anak aku telefon sambil duk hulu pisau. Yang mana cucu pula duk bawa ke opah, pah, handphone. Seorang berlari, seorang nak pergi ke depan. Tembus tengkuk budak tu. Yang ni yang Islam duk ajar pada kita. Benda tajam ni kadang-kadang ada benda lain yang duduk di benda pisau tu, di tangan kita tu. Bacalah hadis ni, dia cerita pada kita ni. Sebab itu malaikat melaknat orang yang duk main macam itu. Simpan elok-elok, walaupun atas nama berlatih silat sekalipun. Nak guna pakai kayu ke, pisau plastik ke apa ke, supaya setan tak menempuh kita, tangan kita tu. Baik, kita akan sambung lagi bab ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.